Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu penghasilan produk bagi subjek EDUP 3093, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Jadi, sebelum kita mulakan pembentangan, marilah saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Jadi yang pertama saya sendiri iaitu Nonisa Syairah binti Khairul Azwan, Muhammad Aiman Hakimi bin Adnan dan juga Nurdiana Ilya Munirah binti Sofyan. Jadi mari kita tengok isi kandungan di dalam slide yang telah kami sediakan. Yang pertama iaitu pengenalan, yang kedua falsafah pendidikan kebangsaan, yang ketiga falsafah pendidikan guru, yang keempat pendidikan masa kini. Seterusnya hubung kait pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, dan terakhir sekali iaitu penutup. Jadi saya teruskan kepada Muhammad Aiman Hakimi untuk membentangkan pengenalan. Okay, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang sedikit pengenalan untuk pembentangan kami pada hari ini. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru merupakan dua dasar yang mempunyai hubung kait antara satu sama lain, saling berkait dan lengkap melengkapi demi merealisasikan hasrat yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sistem pendidikan masa kini lebih berfokuskan kepada penggunaan teknologi sesuai dengan peredaran zaman. Hal ini menuntut para guru menguasai dan mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam sistem pengajaran mereka. Oleh itu, guru mestilah bijak dalam merancang pengajaran yang berasaskan teknologi, sejajar dengan hasrat yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan mengaplikasikan elemen falsafah pendidikan guru bagi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada anak bangsa. Okay, seterusnya, kita akan teruskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang lebih seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan satu dasar pendidikan yang telah dilaksanakan di Malaysia. Tujuan utamanya adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani dan emosi dan jasmani. Terdapat 11 elemen yang digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Aiman. Sebelum itu, kita telah melihat sedikit penerangan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Sekarang, saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai falsafah pendidikan guru sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu hubung kait falsafah pendidikan kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru banyak menyokong kepada kejayaan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini bermaksud falsafah pendidikan guru merupakan panduan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan guru telah digubal untuk menjadi landasan kepada sistem pendidikan negara dalam usaha untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab terhadap individu itu sendiri, keluarga, masyarakat dan negara secara holistik. Berlandaskan kepada falsafah pendidikan negara, iaitu FPN, falsafah pendidikan guru yang dinyatakan berikut akan menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada matlamat dan pendidikan guru.
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Next. Baiklah, seterusnya, poin yang pertama ialah falsafah pendidikan guru merupakan satu panduan kepada guru dalam membentuk profesionalisme perguruan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Falsafah pendidikan guru adalah satu nilai, prinsip dan panduan yang memberikan arah kepada guru dalam melakukan tugas sebagai seorang guru. Ia membantu guru untuk membentuk identiti dan peranan mereka sebagai pendidik yang cemerlang dalam sistem pendidikan. Sebagai contoh, dalam konteks ini, falsafah pendidikan guru boleh diibaratkan sebagai peta yang membimbing guru dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Falsafah pendidikan guru juga sememangnya membantu guru untuk mencapai matlamat mereka dalam pendidikan. Seterusnya, poin yang kedua ialah tujuannya untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Falsafah ini bertujuan untuk menghasilkan guru yang berkualiti dalam pelbagai aspek. Guru yang berkualiti ini bukan sahaja hebat dalam mengajar, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, kompetensi profesional yang tinggi dan kemahiran interpersonal yang cemerlang. Sebagai contoh, seorang guru yang menjalani latihan dan pembelajaran berterusan untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pengetahuan mereka dalam subjek yang diajar adalah contoh bagaimana falsafah pendidikan guru dapat membimbing guru tersebut ke arah kemajuan profesional yang berterusan. Seterusnya, poin yang terakhir iaitu poin yang ketiga, terdapat 9 elemen yang digariskan dalam falsafah pendidikan guru. Falsafah ini terdiri daripada 9 elemen utama yang membantu membentuk panduan bagi tindakan guru tersebut. Sebagai contoh, elemen pertama mengenai pembinaan watak guru merujuk kepada pentingnya guru sebagai role model dan berperanan positif bagi pelajar. Falsafah pendidikan guru FPG mementingkan nilai-nilai berkepribadian mulia dalam membangun profesionalisme guru. Sebagai contoh, seorang guru yang sentiasa menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran dan kerjasama akan membantu membentuk diri pelajar yang mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan mereka. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Nisa. Terima kasih Diana atas pembentangan yang saya kira sangat jelas. Jadi, saya akan teruskan pembentangan ini berkaitan pendidikan masa kini. Jadi, kita tahu negara kita makin hari makin meningkat, makin berkembang. Bukan sahaja dari bidang pentadbiran, bidang ekonomi, perdagangan, tetapi juga pendidikan. Supaya negara kita dapat bersaing dan setanding negara-negara yang lain. Jadi, kita mesti pastikan pendidikan kita sentiasa relevan dan fleksibel. Apa yang saya maksudkan dengan relevan ni, kita tahu kita sedang mengejar pendidikan abad ke-21. Jadi, takkan kita nak belajar menggunakan buku teks lagi kan? Mestilah kita kena tingkatkan. Sebagai contoh, kita gunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK ataupun Information and Communication Technology ICT. Jadi bila kita gunakan perkara ini, pasti kandungan dalam pendidikan tu mesti diubah.
Jadi antara impak yang kita akan nampak adalah terdapatnya perubahan strategi dan pendekatan pengajaran guru untuk melahirkan murid yang bersedia menghadapi proses sosialisasi. Jadi kita tengok beberapa perkara yang telah pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kita lakukan. Jadi yang pertama iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Minta maaf Aiman, tolong mute. Minta tolong mute. Maaf, okey. Okay, jadi saya ulang kembali. Jadi perkara pertama iaitu Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Jadi saya akan ceritakan secara ringkas saja. Jadi pelan ini telah termaktub dalam rancangan Malaysia ke-9 dan tujuannya untuk menyediakan rakyat Malaysia ke arah satu bangsa yang bersatu padu dan saling bekerjasama di samping merapatkan jurang pendidikan antara golongan luar bandar dan bandar serta kaum-kaum yang berada di Malaysia. Jadi pelan ini asas dia adalah untuk mencapai matlamat dan wawasan 2020. Jadi terdapat 6 teras di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini. Okey, jadi untuk yang seterusnya iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Jadi tujuan pelan yang seterusnya ini pula dihasilkan untuk mewujudkan modal insan yang dapat mencapai hasrat pembangunan negara. Yang seterusnya iaitu perancangan daripada peringkat prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi. Untuk pengetahuan semua, pelan yang dibuat ini telah dirancang mulai daripada kanak-kanak itu prasekolah sehinggalah dia habis belajar. Dan yang terakhir sekali iaitu Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tujuan dasar ini pula ialah untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing di peringkat global. Dan yang kedua iaitu memupuk bakat digital yang berpengetahuan, berkemahiran dan beretika dalam penggunaan teknologi digital. Jadi kita dah lihat serba sedikit berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru dan juga pendidikan masa kini. Jadi sekarang kita nak lihat kepada hubung kait pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi saya teruskan dengan beri kepada Muhammad Aiman Hakimi untuk membentangkan. Okey, terima kasih saudari Nisa. Jadi saya akan kami telah menyediakan beberapa poin penting tentang hubung kait ini, dan yang pertama adalah untuk memperkembangkan dan membangun potensi individu secara menyeluruh. Okey, melalui sistem pendidikan kini yang lebih berfokuskan kepada teknologi, guru dapat memperkembangkan dan membangun potensi murid khususnya dalam penguasaan teknologi. Contohnya, guru menggunakan aplikasi terkini seperti WordWall, Quizzes dan penggunaan slide Microsoft PowerPoint dalam sesi pengajarannya. Secara tidak langsung, hal ini dapat memberikan pendedahan ilmu pengetahuan kepada murid-murid mengenai penggunaan teknologi terkini. Seterusnya, kesan dia, murid akan bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tentang topik pembelajaran yang disampaikan oleh guru, malah murid juga akan mempelajari cara untuk menggunakan teknologi kini walaupun pada asasnya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa salah satu daripada elemen falsafah pendidikan kebangsaan iaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu telah berjaya direalisasikan dengan cara murid menguasai penggunaan teknologi terkini walaupun dalam bilik darjah. Bukan itu sahaja, guru tersebut juga menerapkan elemen menjamin perkembangan individu dalam diri murid tersebut selaras dengan tuntutan falsafah pendidikan guru. Artinya, melalui ilmu yang telah
diberikan, murid tersebut akan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dengan lebih luas lagi. Tidak mustahil juga murid itu pula akan menyampaikan dan mengembangkan ilmu mengenai penggunaan teknologi itu sama ada dalam bidang pekerjaan atau pada generasi akan datang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa melalui pendidikan kini, negara kita akan melahirkan ramai individu yang mampu memperkembangkan dan membangun potensi diri pada tahap yang lebih baik, khususnya dalam penggunaan teknologi, sekaligus merealisasikan hasrat yang telah digariskan oleh falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Kesimpulannya, jelaslah bahawa falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru mempunyai hubungan yang erat dan saling melengkapi demi menjadikan pendidikan yang terbaik untuk generasi yang lahir dalam dunia yang serba canggih ini dan menggunakan teknologi. Seterusnya yang kedua, untuk melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Secara umumnya, pendidikan kini juga lebih menumpukan kepada perkembangan kreativiti yang menuntut murid berfikir secara logik dan berupaya membina daya imajinasi yang tinggi dalam proses pembelajarannya. Contohnya, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Contoh lainnya, guru melaksanakan sesi pengajaran yang memerlukan kemahiran berfikir yang tinggi seperti penyelesaian masalah dalam dan pembinaan projek. Daripada aktiviti pembelajaran seperti ini, murid akan berfikir dengan kritis dan kreatif untuk mencari penyelesaian yang terbaik bagi sesuatu masalah tersebut. Hal ini akan membuatkan murid berfikir dan menjana idea di luar kotak berbanding menerima sahaja input yang diberikan oleh guru. Seperti yang saya katakan tadi, murid akan menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang diberikan oleh guru. Gaya pembelajaran seperti ini selaras dengan tuntutan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Buktinya, melalui penjeraan idea secara kritis, murid mempunyai ilmu pengetahuan untuk berfikir secara bernas dan logik sekiranya menghadapi masalah pada masa akan datang. Bukan itu sahaja, pendidikan di negara kita juga telah melahirkan guru yang mampu mendidik murid berfikiran ke hadapan selaras dengan salah satu tuntutan falsafah pendidikan guru, iaitu memelihara satu masyarakat yang progresif. Buktinya dengan adanya ilmu pengetahuan, maka anak bangsa kita akan terus maju ke hadapan, khususnya dalam membuat sebarang keputusan dalam hidup. Jelaslah bahawa pendidikan masa kini amat berkait rapat dan selari dengan falsafah pendidikan dan falsafah kebangsaan dan falsafah pendidikan guru bagi melahirkan generasi yang kritis dan kreatif dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Akan ke poin ketiga, iaitu perubahan kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman kerana dengan adanya perubahan dunia pendidikan akan selalu bergerak maju menuju yang lebih baik. Kurikulum merupakan alat yang menentukan dalam merealisasikan tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi dengan sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa hadapan. Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistematik atau kita boleh sebut sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di dalam kelas dan mempengaruhi kecepatan dan metod mengajar yang digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Tambahan, masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang. Untuk perubahan kurikulum pendidikan ada 4 poin penting yang saya tekankan. Yang pertama, perubahan ini meliputi sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program bersepadu. Yang kedua, falsafah pendidikan kebangsaan telah membahagikan kurikulum kepada 2 bahagian, iaitu
KSSR, kurikulum standard sekolah rendah untuk sekolah rendah, dan KSSM, kurikulum standard sekolah menengah bagi sekolah menengah. Yang ketiga, bagi mencapai matlamat yang ditetapkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, perkembangan kurikulum pendidikan telah diwujudkan. Dan yang keempat, pengajaran KSSR adalah berpandukan dokumen standard kandungan dan dokumen standard pembelajaran iaitu DSKP. Okay, saya akan serahkan kepada saudari Diana untuk meneruskan undangan. Terima kasih, Saudara Aiman. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan ini. Okey. Seterusnya, penyelarasan matlamat pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pentingnya matlamat pendidikan kebangsaan yang berkaitan dengan keharmonian sosial, pemerkasaan masyarakat dan kesetaraan. Misalnya, falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan kemahiran kepimpinan dalam diri pelajar. Falsafah pendidikan guru pula memberi tumpuan kepada pembangunan guru sebagai ejen perubahan dalam pendidikan. Guru-guru diajar untuk memahami matlamat pendidikan negara dan mengintegrasikannya dalam pengajaran mereka. Pendidikan selalu berubah sejajar dengan perkembangan semasa. Sebagai contoh, dalam era digital ini, pendidikan semakin menumpukan kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Seperti yang Saudara Aiman bagi tahu sebentar tadi, kurikulum sekolah direka semula. Dalam pendidikan masa kini, kurikulum sekolah direka semula untuk memasukkan elemen kemahiran digital yang mencerminkan keperluan semasa masyarakat. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di zaman moden iaitu zaman teknologi moden. Hal ini selari dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan untuk memastikan pendidikan mencapai keharmonian sosial dan kesetaraan serta membantu mempersiapkan pelajar untuk berkemahiran dalam teknologi digital. Pendidikan masa kini mungkin memasukkan elemen-elemen seperti pembelajaran berpusatkan pelajar untuk mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan keharmonian sosial. Sosial di sini membawa maksud sosial dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat dilihat bahawa sistem pendidikan menerusinya dapat melahirkan generasi pelapis negara yang mampu memberikan sumbangan terhadap agama, keharmonian dan juga kemakmuran keluarga, masyarakat serta negara. Guru yang telah melalui pelatihan falsafah pendidikan guru akan menggunakan pendekatan ini dalam pengajaran mereka untuk mendukung matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Guru sebagaimana yang diperkukuhkan oleh falsafah pendidikan guru mengintegrasikan kemahiran digital ini dalam pengajaran untuk menyokong matlamat kebangsaan yang telah ditetapkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya. Baiklah, hubung kait yang seterusnya ialah penggunaan bahasa Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan untuk memastikan identiti kebangsaan yang kukuh dan keharmonian dalam masyarakat sebagai budaya.
penggunaan bahasa Malaysia dalam falsafah pendidikan kebangsaan secara langsung mempengaruhi falsafah pendidikan guru dan membentuk lanskap pendidikan masa kini di Malaysia. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, bahasa Malaysia ditekankan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara untuk memastikan bahawa semua pelajar Malaysia mempunyai pemahaman yang kukuh terhadap bahasa negara mereka. Falsafah pendidikan kebangsaan juga menekankan nilai-nilai seperti keharmonian sosial, pemeliharaan budaya dan pemahaman asas keagamaan sebagai aspek penting pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan guru juga mengajar guru untuk berkomunikasi dengan berkesan dalam bahasa Malaysia dalam pengajaran dan juga interaksi dengan pelajar. Dalam pendidikan masa kini, penggunaan bahasa Malaysia juga berkait rapat dengan perkembangan teknologi dan pendidikan dalam talian. Platform pembelajaran dalam talian dalam bahasa Malaysia semakin penting untuk memenuhi keperluan pelajar di seluruh negara, termasuklah negara Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan memandu penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran semua subjek. Dalam konteks sekolah, bahasa Malaysia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran semua subjek, termasuklah sains dan matematik. Ini adalah implementasi falsafah pendidikan kebangsaan yang mengutamakan bahasa Malaysia dalam pendidikan. Guru-guru sebagai contoh yang mengikuti panduan falsafah pendidikan guru perlulah memastikan bahawa mereka memahami dan menggunakan bahasa Malaysia yang baik dan betul dalam pengajaran dan juga interaksi mereka dengan pelajar. Guru yang mengikuti panduan falsafah pendidikan guru perlu memastikan bahawa mereka mahir dalam menggunakan bahasa Malaysia yang baik dan cemerlang. Terdapat pelbagai sumber pembelajaran dalam bahasa Malaysia yang tersedia, lebih-lebih lagi dalam talian. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Malaysia dalam falsafah pendidikan kebangsaan membentuk asas penting bagi falsafah pendidikan guru dan pendidikan masa kini di Malaysia. Ia bukan sahaja menguatkan identiti kebangsaan dan nilai-nilai yang ditekankan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, tetapi juga membentuk peranan guru dalam melaksanakan falsafah pendidikan guru. Oleh itu, ketiga-tiga elemen ini saling berkait rapat dalam membentuk pendidikan Malaysia yang relevan dan berkesan. Seterusnya, hubung kait yang seterusnya ialah pengajaran nilai-nilai kebangsaan dan budaya. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan kepentingan pengajaran nilai-nilai kebangsaan dan budaya Malaysia. Guru diajar untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada pelajar dan membantu mereka memahami kepentingan nilai-nilai kebangsaan dan budaya dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai budaya. Pendidikan masa kini mempunyai peranan yang penting dalam memupuk kesedaran identiti kebangsaan dan mendorong pemahaman terhadap nilai-nilai dan budaya negara dalam kalangan pelajar. Hal ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru yang telah menjadi panduan penting dalam pembentukan pendidikan di Malaysia. Pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum seperti pertunjukan seni tradisional atau pameran seni Malaysia. Guru yang telah mendapat latihan mengikut prinsip-prinsip falsafah pendidikan guru memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar dalam memahami sejarah, budaya dan warisan negara.
Mereka perlu memastikan bahawa pelajar betul-betul memahami nilai-nilai seperti keharmonian, toleransi dan persatuan yang menjadi landasan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Oleh itu, guru memainkan peranan penting dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, dalam program kokurikulum sekolah, pelajar mungkin terlibat dalam aktiviti yang menggalakkan pemahaman terhadap budaya Malaysia seperti tarian tradisional atau ceramah mengenai kepelbagaian budaya. Ini adalah contoh bagaimana sekolah sejajar dengan panduan falsafah pendidikan kebangsaan yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan juga budaya. Guru melalui pelatihan falsafah pendidikan guru memainkan peranan penting dalam menyampaikan nilai-nilai ini kepada pelajar dan membantu mereka untuk memahami keharmonian dan kesatuan dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga budaya. Oleh itu, hubungan antara pendidikan masa kini, falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru dalam konteks Malaysia adalah sangat penting dalam membentuk pendidikan negara, memastikan identiti kebangsaan yang kukuh dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, pembentangan ini akan diteruskan oleh Saudari Nisa untuk mengupas lebih lanjut lagi mengenai hubung kait falsafah pendidikan masa kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru. Jadi terima kasih kepada Saudara Aiman dan juga Saudari Diana atas penjelasan tadi. Jadi saya akan teruskan dengan perkaitan yang seterusnya, iaitu perubahan sikap peribadi pendidik. Jadi dalam perkeliling Kementerian Pendidikan Malaysia, muka surat 2 pada tahun 2005, guru-guru ini akan adanya program latihan dalam perkhidmatan bagi meningkatkan profesionalism keguruan dengan adanya bengkel, seminar, lawatan sambil belajar dan sebagainya. Jadi apabila adanya aktiviti ini, guru itu akan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang mata pelajaran yang guru itu ajar. Yang kedua, guru itu akan sentiasa berusaha mencari idea, bahan dan juga kaedah baru. Saya bagi contoh macam saya kata tadi, awal-awal tadi pasal pendidikan masa kini. Jadi dulu guru mesti menggunakan buku teks tu sebagai panduan. Kalau nak ajar semua kena tengok buku teks. Tapi bila kita dah makin berkembang ni, guru-guru boleh cari maklumat yang lebih melalui internet. Dekat internet kita tahu ada nota-nota daripada mungkin daripada guru-guru sekolah lain. Jadi guru itu bukan saja dia nak mengajar dengan satu cara, dia ada banyak cara. Saya boleh bagi contoh lagi, macam bila guru tu nak mengajar, boleh gunakan projektor ke, guna komputer, selain daripada penggunaan bahan maujud saja. Jadi daripada apa yang daripada kewujudan bengkel-bengkel ni semua, aktiviti yang telah dilaksanakan oleh KPM ni, jadi akan wujudlah guru yang mindanya ke hadapan. Dia akan selalu berfikir untuk mencari idea untuk mewujudkan keseronokan kepada murid-muridnya
ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi daripada perkara ini kita boleh lihat bahawa perkara ini ada di dalam salah satu ciri utama dalam falsafah pendidikan guru, iaitu guru yang berpandangan progresif dan juga saintifik. Macam saya cakap tadi, daripada ciri ini, guru itu akan sedaya upaya untuk mempertingkatkan kemahirannya selaras dengan perkembangan pendidikan global. Dan juga daripada hal ini, dia akan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu lahirnya individu yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan dapat berupaya mencapai kesejahteraan diri. Jadi kenapa saya kaitkan ke belakang balik? Okey. Jadi kenapa saya cakap dia akan lahirkan individu yang sedemikian? Macam saya cakap tadi, bila guru tu dialah yang dia seorang pengajar, dialah yang akan membentuk murid tu. Bila guru tu dia jadi contoh, jadi murid-murid tu akan terbentuk dengan baik lah. Kalau contoh, kalau guru tu dia jaga adab sopan, dia ada ilmu yang banyak, jadi dia akan bagi murid tu macam inspirasi. Jadi murid yang lahir tu akan terbentuk dan berguna untuk negara kita. Jadi kita lihat kepada perkaitan yang terakhir saya rasa. Okey. Jadi yang seterusnya iaitu perubahan organisasi sekolah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan perubahan organisasi sekolah ni, boleh cakap kepada perubahan kemudahan, sebagai contoh padang, surau dan pusat sumber. Okey, Saudara Aiman, tahu tak waktu sekolah dulu apa yang sekolah bagi dekat Aiman untuk belajar dengan mudah? Macam waktu ketika saya sekolah dahulu, guru-guru seringkali juga memberikan saya gadget-gadget seperti notebook atau laptop untuk mencari maklumat tambahan bagi pembelajaran pada hari itu. Dengan cara itu saya lebih mudahlah untuk memahami dan mencari maklumat yang lebih tepat dan berkualiti. Okey, terima kasih Aiman. Kalau Diana pula macam mana? Ada tak sebarang bantuan yang Diana pernah dapat? Saya bagi contoh macam kita pernah dapat skim pinjaman buku teks, betul tak? Betul. Jadi kalau Diana ada tak sebarang bantuan yang pernah Diana dapat waktu sekolah dulu? Kalau saya rasa seperti saudara Aiman lah, kemudahan seperti komputer untuk kita mengakses maklumat tambahan. Okay, terima kasih. Jadi macam saya cakap tadi, sebagai contoh, kalau sekolah itu bagi kemudahan macam padang, jadi tak adalah contohlah waktu tu hujan, tapi padang tu mungkin dah dilengkapi dengan atap mungkin, macam supaya nanti walaupun waktu hujan murid-murid boleh melakukan aktiviti. Macam contoh surau, mungkin dulu surau sekolah tu kecil, tapi ada dana dapat besarkan, jadi bolehlah buat macam-macam aktiviti, bukannya sekadar waktu macam camp study solat saja. Mungkin boleh buat pertandingan tilawah Quran secara besar-besaran dan seterusnya. Bagi contoh mengenai pusat sumber, macam pusat sumber selalunya dekat kawasan pedalaman, saya rasa
pusat sumbernya kecil dan juga buku yang ada pun terhad. Jadi kalau pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi peruntukan untuk pembesakan, untuk mungkin tambah kemudahan internet semua, mungkin sekolah tu akan dapat murid-murid kat situ akan dapat menggunakan kemudahan itu. Okey, jadi daripada perubahan yang wujud ni, jadi akan dapatlah mengembangkan potensi murid-murid tu dari segi intelek, rohani, emosi, sosial dan juga jasmani secara menyeluruh dan seimbang berdasarkan perkara yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Maksudnya bila wujudnya kemudahan ni semua, guru-guru pun akan mudahlah untuk membantu murid menonjolkan bakat-bakatnya. Jadi melalui hal ini juga, guru dapat menjamin perkembangan pelajar dengan memberi keutamaan mereka mengembangkan potensi dan bakat secara bersepadu dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti kokurikulum seperti yang terkandung dalam salah satu elemen falsafah pendidikan guru. Jadi kita lihat kepada slide seterusnya. Jadi daripada apa yang telah kami bertiga huraikan mengenai hubung kait pendidikan masa kini dan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, dapat kami simpulkan iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru memainkan peranan penting dalam memperkembangkan dan melaksanakan pendidikan masa kini di Malaysia. Yang kedua, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru berfungsi sebagai pertimbangan asas dan prinsip untuk menentukan kurikulum dalam pembelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, falsafah pendidikan di Malaysia telah memberikan panduan dan arahan kepada guru untuk melaksanakannya dalam pembelajaran di bilik darjah. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru juga dapat membantu guru dalam memahami peranan mereka dalam menyumbang kepada pembangunan negara melalui penghayatan terhadap falsafah pendidikan. Dan terakhir sekali, oleh kerana itu falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru masih relevan dan penting dalam pendidikan masa kini di Malaysia. Jadi saya serahkan kepada saudari Diana. Terima kasih saudari Nisa atas pembentangan yang cukup menarik tadi. Baiklah, saya rasa ini mungkin slide yang terakhir kita. Saya akan meneruskan dengan penutup. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru sememangnya memainkan peranan penting dalam memperkembangkan dan melaksanakan pendidikan masa kini di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru berfungsi sebagai pertimbangan asas dan prinsip untuk menentukan kurikulum, bahan pembelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Falsafah pendidikan di Malaysia telah memberikan panduan dan arahan kepada guru untuk melaksanakannya dalam pembelajaran di bilik darjah. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru juga dapat membantu guru dalam memahami peranan mereka dalam menyumbang kepada pembangunan negara melalui penghayatan terhadap falsafah pendidikan. Hubungan antara pendidikan masa kini, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru adalah sangat penting dalam pembangunan pendidikan Malaysia. Ia membentuk asas pendidikan dan menyediakan generasi kita dengan nilai-nilai, kemahiran serta pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan adalah kunci kejayaan dan kemajuan negara kita. Falsafah pendidikan
falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pada identiti kebangsaan, keharmonian sosial dan kesetaraan, sementara falsafah pendidikan guru membekalkan guru dengan panduan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam pengajaran mereka. Pendidikan masa kini telah mengambil kira keperluan semasa masyarakat dan memfokuskan penggunaan teknologi serta penyelarasan semula kurikulum untuk mempersiapkan pelajar. Pada pendapat Nisa dan Aiman, adakah adakah Nisa dan Aiman setuju dengan hubung kait yang kita telah bentangkan sebentar tadi? Pada pendapat saya, hubung kait yang telah kita bincangkan pada hari ini adalah sangat tepat dan benar, sebab kami telah melakukan kajian yang mendalam untuk menghasilkan slide pembentangan ini untuk dijelaskan kepada masyarakat. Jadi pada pandangan saya pula, kesemua yang telah kita nyatakan memang sangat terkait dengan pendidikan masa kini. Semua yang telah kita nyatakan antaranya telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri ataupun ini merupakan salah satu idea yang telah kita beri supaya pendidikan Malaysia lebih dapat dikembangkan. Terima kasih Nisa dan Aiman. Saya memberi ruang dan peluang kepada Nisa dan Aiman untuk menambah apa-apa maklumat. Saya ingin menerangkan tentang beberapa persoalan yang mungkin bermain di fikiran para pendengar. Soalan yang pertama adalah bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru mempengaruhi sikap dan profesionalisme pendidik di Malaysia. Baik, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru mempengaruhi sikap dan profesionalisme pendidik di Malaysia melalui beberapa cara. Antaranya adalah mendorong pendidik untuk menjadi inovatif, kreatif dan kritis. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru menekankan pentingnya pendidik yang inovatif, kreatif dan kritis dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi sikap pendidik untuk terus berusaha meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Dan soalan yang kedua yang mungkin para pendengar terfikir adalah bagaimana penerapan nilai moral dalam FPK dan FPG mempengaruhi pendidikan di Malaysia. Baik, penerapan nilai moral dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru mempengaruhi pendidikan di Malaysia dengan beberapa cara, antaranya mendorong penghayatan nilai-nilai murni. Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru menekankan pentingnya penghayatan nilai-nilai murni dalam pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi pendidik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran dan pengajaran. Baik, itu sahaja. Saudara Aiman, izinkan saya bertanya. Saya amat tertarik dengan soalan yang pertama tadi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah sekiranya guru kini tidak mempunyai sikap inovatif dan juga kritis. Seperti yang kita tahu, kita berada dalam zaman teknologi moden. Apakah kesan kepada murid sekiranya guru tersebut hanya tertumpu kepada buku teks semata-mata? Baiklah, pada pendapat saya tidak menjadi masalah untuk guru tersebut tertumpu kepada buku teks saja, tapi seeloknya mereka boleh belajar daripada sumber-sumber internet untuk mempelbagaikan cara pengajaran mereka
tambahan pula bagi sekolah rendah, pihak IPGM telah akan mengeluarkan bakal-bakal guru yang sangat berkualiti dan mempunyai IQ yang tinggi dalam menggunakan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang. Jadi mereka boleh belajar daripada bakal-bakal guru yang mereka boleh belajar daripada guru-guru yang dikeluarkan daripada IPG tersebut. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih. Bagaimana pula dengan saudara Nisa? Ada penambahan? Jadi saya ingin menambah sedikit berkaitan penerangan yang Aiman berikan tadi. Bagi saya buku teks tu penggunaannya memang tiada masalah untuk guru. Buku tu hanyalah panduan yang silibus di dalamnya telah ditetapkan. Jadi dari situ mungkin guru hanya melihat tajuk-tajuk untuk membuat bahan lain, bukan sekadar lihat buku teks dan ajar daripada situ saja. Sebagai contoh macam kalau dalam buku teks tu tajuk yang diberikan berkaitan tata bahasa. Mungkin sebagai contoh saya bagi tata bahasa berkaitan kata nama kan. Jadi macam kan ada banyak jenis, jadi guru mungkin boleh ambil nota dari situ dan wujudkan sebagai contoh buat lagu supaya bila murid-murid tahu berkaitan lagu tu, mungkin dia akan mudah hafal. Bukannya sekadar tengok nota, baca, tapi ini ada unsur muzik, mungkin dapat menarik minat murid lagi. Jadi saya ada persoalan kepada saudari Diana berkaitan dengan bagaimanakah daripada murid-murid membuat pertunjukan seni tradisional dapat memupuk pengajaran nilai-nilai murni dalam diri mereka. Terima kasih saudari Nisa. Baiklah, boleh ulang soalan? Okey, soalan saya. Macam mana daripada aktiviti kurikulum yang murid-murid sertai iaitu pertunjukan seni tradisional boleh memupuk pengajaran nilai-nilai murni dalam diri mereka? Okey, terima kasih. Seperti yang kita tahu, tarian terdapat pelbagai jenis tarian tradisional di Malaysia. Tarian Cina, India, Melayu dan sebagainya. Apabila pihak sekolah menekankan mengenai tarian tradisional ini, murid-murid dapat mempelajari budaya-budaya dan tarian tradisional kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Jadi daripada tarian tu maksudnya akan wujudlah nilai-nilai yang boleh terangkan lebih terperinci. Nilai apa? Apabila mereka memahami tentang budaya, adat, warisan kaum lain, secara tidak langsung mereka dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dan budaya rakyat di Malaysia ini. Mungkin saya rasa yang saudari Diana nyatakan seperti nilai bersatu padu, betul tak? Seperti bekerjasama antara kaum di Malaysia, sebab kita tahu dekat Malaysia bukannya ada bangsa Melayu sahaja, betul kan? Betul. Jadi ada sebarang penambahan? Saya tiada sebarang penambahan. Saya pun tiada. Pembentangan yang kita bincangkan ataupun bentangkan sebentar tadi cukup jelas dan saya amat memahami. Okey, jadi saya rasa itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.